kasih YB Fahmi. Saya ingat itu saja kenyataan dia. So, kita buka terus pada soalan YB. It's up to you. Saya kebiasaannya saya pakai mask. Kita pakai. Boleh, tak apa. Mungkin kalau nak. Ada soalan? Ada apa soalan? Selamat pagi, saya dari Suara Merdeka. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, soalan saya yang pertama ialah siapakah yang akan jadi penghujahsyara? Dan kedua, apabila di atas jemputan, berapa ramai yang kita lihat akan hadir secara fizikal di Dewan itu nanti? Terima kasih. Ya, jadi dalam perbincangan kami telah memutuskan saudari Haslina Kamaluddin yang merupakan seorang wartawan dan juga sering melakukan wawancara tokoh-tokoh politik. Beliau dari Malaysia Gazette, ya, dan beliau akan jadi moderator pada malam tersebut. Untuk kapasiti itu, saya buka. Untuk kapasiti, tadi saya baru pergi ke Dewan Tengku Jasa Universiti Malaya. Dewan itu kalau sebelum COVID boleh muat dalam 3,000 orang, saya maklumkan. Tapi dengan kekangan SOP, saya lihat tadi bulan lepas dia ada buat convocation di situ. So kapasiti dalam 500 saja. Untuk penjarakan sosial di bawah on the floor lebih kurang 300 lebih, di berenda tu ada dalam 100 lebih. So dalam 500, dan kami telah bincang bersama tadi, so saya umum terus. Yang jemputan akan dibagi 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 adalah jemputan daripada pihak Datuk Seri Anwar yang akan dikoordinat oleh bagi kami. 1/3 jemputan daripada pihak Datuk Seri Najib, dan 1/3 lagi adalah kita bagi antara jemputan tetamu-tetamu kehormat, media-media yang kita pilih sebagai partner kita, ataupun ada juga kita buka secara ballot, dan juga sebahagian kita buka secara ballot kepada orang ramai, tuan-tuan. So siapa nanti kita akan work out the link untuk pendaftaran, media dan juga orang ramai. Daripada situ, kalau media itu bukan sebagai partner, kita akan ballot untuk masuk ke dalam, dan orang ramai pun boleh register, sebab saya percaya ramai daripada orang ramai pun nak masuk. So kita akan pilih secara ballot daripada situlah. Dan di UM tu juga, di luar itu ada kawasan itu, kalau siapa yang tak boleh masuk ke dalam dewan itu, maka kita akan buat kemah dan kita akan buat screen lah di luar tersebut. So daripada segi itu, setakat itu kapasiti macam itulah. Di dalam dewan kita ada kekangan sikit saya tahu, tetapi setakat ini dalam kapasitinya 500, dan itulah cara pembahagian yang telah kita setujui. Cuma nanti kita akan teliti bagaimana kita boleh mungkin tambah sikit lagi kehadiran. Semua tertakluk kepada perbincangan dengan pihak pengurusan. Untuk makluman, program debat perdana ini juga dibantu selaraskan oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Jadi mereka akan bantu. Ini kawasan kejiranan mereka, jadi dalam kawasan jajahan mereka. Jadi kita akan bekerjasama dengan pasukan dari Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Dia memulai jam 9 dan berakhir selama sejam. Kita jangka mungkin dalam masa 2 jam. Kita rasa dalam sejam setengah ke 2 jam, sebab dia ada 3 part. Part pertama tu kita akan bincang pasal isu Sakura, part pertama, dan part kedua itu adalah topik yang lebih wide, iaitu masa depan Malaysia. Sebab kita fikirkan, sebab kita ada 2 tokoh politik veteran, mungkin gegasi politik lah, gegasi politik tanah air. Mungkin takkan kita nak debat satu isu pasal satu company saja, tuan-tuan. So mungkin adalah lebih baik alang-alang kita buat debat ni. So kita bagi peluang selama setengah jam kedua itu untuk mereka membentangkan hujah-hujah dan idea untuk masa depan negara.
Dan ketiga itu mungkin dalam tempoh setengah jam kita buka pada soal jawab. Soal jawab detail itu nanti kita akan perincikan macam mana. Adakah soal jawab daripada netizen ke, daripada hadirin ke, daripada atau kita pilih soalan ini lebih terbuka dan sebagainya, kita akan perincikan bersama lah yang itu. Dan itu setengah jam, tapi kita ada buffer lah. Lagi setengah jam itu kita jangka 1 jam setengah, tapi memandangkan dua tokoh politik ini saya rasa kita letak buffer setengah jam, so kita estimate mula pukul 9 habis pukul 11. Syam, Ya. soalan terakhir ni kepada saya lah mungkin. Sebenarnya apabila diadakan debat perdana seperti ini, apa objektif sebenar? Adakah mampu rakyat melihat bahawa kedua-dua pemimpin ini mempunyai agenda yang tersendiri, ataupun kedua-dua pemimpin ini berfikir untuk bekerjasama menjelang PRU ke-15 ataupun nak jadi champion menjelang PRU ke-15, sama ada daripada pihak Pakatan Harapan ataupun PKR ataupun daripada Barisan Nasional UMNO. Terima kasih. Okey, ada dua part soalan tu. Part pertama saya jawab lebih Sila. Part pertama adalah apa agenda mereka. Saya tak boleh speculate lah apa agenda mereka. Yang saya tahu mereka telah bertuju untuk berdebat dan kita bekerjasama untuk uruskan perdebatan inilah, majlis debat ini. Yang kedua itu sama ada kerjasama kita ni macam ini bukan jajaran baru tuan-tuan. So sebab kita nak bersetuju untuk 3 perkara tadi, tempat, moderator dengan tarikh pun sampai boleh anjur satu debat lain boleh Sampai boleh bergaduh. Ni saksi ada seorang kat sini, saksi depan ni. Saya ingat ada banyak berpuluh-puluh lagi perkara yang kita tak selesaikan ini lagi, dan nanti kita akan bincangkan. So kita punya kerjasama ini adalah untuk anjurkan debat ini sajalah, bukan kerjasama politik. Saya tak boleh nak kata beyond that lah. Tapi saya juga ambil maklum bahawa ini mungkin kali pertama dalam berpuluh tahun atau mungkin dalam sejarah yang pihak daripada UMNO dan Barisan Nasional dengan PKR duduk satu dalam PC yang sama. Tak pernah lagi berlaku macam ini. Tapi ini kita buat untuk anjur debat ni lah dulu. Yang politik tu lain lah. Tapi itulah setakat ini jawapan saya. Terima kasih. Ini soalan. Ia jelas menunjukkan ini adalah bukti bahawa kematangan politik semua pihak dan semua parti termasuk UMNO, PKR dan sebagainya pada pandangan dua-dua pihak. Betul. Saya setuju sebab saya rasa tiba masanya untuk politik Malaysia ni membiasakan diri untuk berdebat. Di negara-negara maju pun ahli-ahli politik mereka dah biasa berdebat. Perdebatan ini adalah persaingan idea dan persaingan hujah sebenarnya. Dan bila mereka ini menang, ahli politik berpapilian raya, dia menang, dia masuk Dewan Undangan Negeri dan dia masuk Parlimen pun, mereka perlu berbahas dan berhujah dan berdebat juga. So sebab itu sebelum pilihan raya dan sebagainya, ataupun bila kita nak pilihan raya ada sesuatu isu itu, kita kena biasakan berdebat lah. Saya sokonglah perdebatan ini. Berdebat tak masuk kita bertelingkah atas pentas. So kita tengok macam mana mereka boleh memberi hujah secara matang. Ya, saya berpandangan sama seperti saudara Hisham. Kita biasanya kalau mutakhir ni berpandangan serong, ada pandangan serong terhadap ahli-ahli politik, terhadap ahli-ahli parlimen, dan itu kita tak boleh lari natijah dari insiden-insiden yang berlaku. Harapan saya secara peribadi, bila kita anjurkan program seperti debat perdana ini, maka dia membuka hati rakyat Malaysia kepada mungkin corak politik yang lebih matang, budaya politik yang mungkin kita boleh berbeza pada kesumat. Kita kena ingat dua tokoh ini, sejarah mereka dalam politik tanah air ni memang begitu lama, dan semestinya ada yang berfikiran bagaimana Datuk Seri Anwar boleh bersetuju untuk berdebat dengan seorang yang pada ketika Datuk Seri Anwar masuk ke penjara, beliau merupakan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri pada waktu itu.
Tapi yang saya lihat, kita boleh ambil pengajaran daripada kesediaan kedua-dua pihak ini untuk menghadiri satu program seperti ini. Sepatutnya memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa untuk kita hidup secara harmoni, kadang-kala kita kena ketepikan perbezaan. We can forgive but maybe not forget, but we must move forward. Bagaimana? Kita kena tengok siapa yang ada idea yang lebih bernas, yang lebih rasional, yang lebih baik. Dan nak tak nak, dalam suasana politik hari ini, kawan dan lawan dalam politik ni dia dah sama. Oleh itu, yang membezakan kita adalah hujah, idea, keterampilan, cara kita membawa gagasan, ya, pandangan. Dan saya lihat ini peluang yang baik untuk persatuan politik tanah air. Sama ada kita setuju atau tidak dengan pandangan masing-masing. Memang Saudara Hisham dengan saya, kita berbincang, adakah wajar kita buat secara live? Adakah nanti penyokong-penyokong akan hadir dan sorak-sorai, ya, adakah itu akan mencetuskan satu keadaan? Tapi saya percaya kita semua mahukan yang terbaik, dan kita bukanlah rakyat Malaysia ni bukan dari golongan yang kalau kita tidak provok maka tidak akan berlaku apa-apa. Dan kita nak membiasakan cara kita mendepani persaingan politik. Saya tak guna musuh dalam cara yang sebenarnya sangat sihat bagi demokrasi di Malaysia. Ada soalan lain? Tapi kalau ada penyokong yang datang untuk mengelakkan chaos dan sebagainya, apa? Untuk elak apa? Mengelakkan provokasi dan sebagainya. Baik, untuk elak provokasi, semestinya kita akan ada aspek-aspek keselamatan dan security. Jadi memang kita ada bincang dan ada beberapa perkara yang kita akan usahakan, dan crowd control tu, ya, floor manager untuk adakan sidang media ni very civil, ya. Dan ini saya percaya sekiranya kami menjadi contoh kepada para penyokong, insya-Allah pada 12 hari bulan Mei nanti, saya percaya program ini dapat kita jalankan dengan baik, insya-Allah. Ada soalan lain? Ya. Untuk media rasmi, nanti kita akan umumkan. Mungkin kita tak payah nak panggil sidang media yang berikutnya, kecuali ada apa-apa yang betul-betul kritikal lah. Tapi kita akan umumkan mungkin dalam masa seminggu dua, definitely sebelum raya lah, insya-Allah. Media ini kita terbuka, kita akan bagi peluang kepada semua media untuk hadir. Kita ada media partner yang kita akan media sosial, dan yang ini kita akan gabungkanlah semua. So it's not going to be satu atau dua media saja. So kita buka, tapi kita akan coordinate bersama. Okey. Ya, kalau tak ada apa-apa hal yang lain, saya nak terima kasih baik pihak Saudara Hisham dan saya kerana hadir. InsyaAllah kita akan jumpa 12 hari bulan Mei nanti. Terima kasih. Terima kasih.